Baik, kita mulakan surah Asy-Syu'ara, masih baru lagi, masih awal lagi, yaitu ayat 10 ya, surah Asy-Syu'ara ayat 10. Boleh kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iz dan ingatlah di waktu. Dan ingatlah di waktu. Ini kalau di awal ayat, itulah terjemahan dia. Kalau di tengah ayat, di waktu saja, tak ada ingatlah. Ya. Kalau di awal ayat dan ingatlah di waktu. Awal ayat. Hmm. Kalau di tengah, ingat di waktu saja. Kalau di tengah ya, di waktu. Dan ingatlah di waktu nada telah menyeru ia. Rabbuka oleh Tuhan engkau. Musa kepada Musa. Bahawa iti datangilah oleh engkau. Datangilah oleh engkau. Iti. Al-qauma akan kaum. Az-zalimin orang-orang yang zalim. Kaum Fir'aun, sambung ayat 11. Kaum Fir'aun. Ala adakah tidak? Yattaqun mereka takut. Ayat yang ke-12. Qala telah berkata ia. Rabbi wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Akhafu aku takut. Bahwa yukazibuni mereka mendustakan akan daku. Ayat yang ke-13. Wayadiku dan ia sempit. Dan ia sempit sadri oleh dadaku. Wala dan tidak. Yan toliku. Ia apa? Ia pasih. Dan tidak ia pasih. Dalam bracket boleh terjemah juga apa? Tak. Apa ni? Tidak pasir, tidak pitah, petah. Bracket pitah. Cara tak kena. Tadi ia pasir, kemudian bracket boleh ia pitah. Petah. Lisani oleh lidahku. Oleh lidahku. Farsil maka utuslah oleh engkau.
ila Harun, kepada Harun. Walahum, dan bagi mereka, ayat yang ke-14, dan bagi mereka, alayya, atasku, zanbun, ada dosa, fa'akhafu, maka aku takut, an, bahawa, yaktuluni, mereka membunuh akan daku. Qala, telah berfirman ia, kalla, sekali-kali tidak. Fa'azhaba, maka pergilah oleh engkau berdua, biayatina, dengan ayat-ayat kami. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kamu. Mustami'un, orang-orang yang mendengar. Nanti dia ayat yang mendengar saja. Sebab kami kami di sini Allah, ya. Jadi mustami'un, yang mendengar. Yang mendengar. Sebab inna tu, kami tu, sungguhnya kami tu Allah. Nah, jadi mustami'un ni tak boleh terjemah jamak. Ya. Jadi yang mendengar saja. Fatiyah, maka datangilah oleh engkau berdua. Fatiyah, maka datangilah oleh engkau berdua. Fir'aun, akan Fir'aun. Fakula, maka katakanlah oleh engkau berdua. Maka katakanlah oleh engkau berdua. Inna, sesungguhnya kami, Rasulu, Rasul, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Baik, kita semak dulu sampai ayat 16 tu. Kita semak dulu sekarang ayat 10 tadi, ya. Ayat yang ke-10 daripada surah Asy-Syu'ara ini. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qauma zalimin. Dan ingatlah di waktu telah menyeru ia oleh Tuhan engkau kepada Musa, bahawa datangilah oleh engkau akan kaum orang-orang yang zalim. Mana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk mendatangi kaum yang zalim. Kaum yang zalim itu ialah Fir'aun, dan orang-orangnya. Kaum Fir'aun ala yattaqun, kaum Fir'aun, bahawa adakah tidak mereka takut. Jadi suruh mendatangi kaum Fir'aun, yang mana kaum Fir'aun ini tidak takutkan Allah.
ya, sombong sesombong-sombongnya sehingga mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Qala telah berkata ia Musa, Robbi inni akhafu an yukadzibuni. Telah berkata ia, wahai Tuhanku, kata Musa, sesungguhnya aku takut bahawa mereka mendustakan akan aku. Jadi Nabi Musa ni manusia biasa, Nabi Musa, dia juga ada perasaan takut, ya. Takut apa yang disampaikan itu memang tidak boleh diterima. Dia akan mendustakan, membuat fitnah dan berbagai-bagai lagi. Itulah yang aku takuti. Wayadiku sadri, dan ia sempit oleh dadaku. Maknanya dia nak mendatangi itu kecil ni hatinya. Macam itulah sempit dada, ya. Wala yang toliku lisani, dan tidak ia pasir oleh lidahku. Mana lidahku tak pitah. Kan Nabi Musa cedera lidah dia. Dia kalau cakap dia pelat, ya. Mungkin kalau kita dengan Musa pun nanti kita pun tak faham, ya. Jadi kalau nak faham tu kena lamalah bersama dengan Musa tu baru faham. Sebab ya kecil-kecil dia punya lidah tu dah cedera, ya. Cedera tu, ya, cedera tu daripada Firaun juga, ya. Ya, maknanya Nabi Musa ni waktu kecil-kecil ni Firaun telah memberikan api dan kaca, ya. Jadi suruh pilih. Sebenarnya dua-dua bahaya. Tapi budak dengan benda yang panas takkan dia nak ambil, kan? Jadi kalau kaca tu dia nampak macam gula-gula. Bila dia kaca tu digigit, ya. Digigit itu yang lidah dia luka. Jadi selepas itu lidah cedera tu dia punya cakap dah pelat. Kita ni pasir kita ni sebab kita punya lidah elok tau. Cuba lidah kita sakit tak apalah, kena apalah apa ni. Apa selalu tu ulcer kan. Kalau kena ulcer kat lidah, itu pun cakap dah tak betul juga. Baru sikit kan. Kalau luka terbelah, memang kita takkan pasir cakap, ya? Jadi yang main peranan kita punya percakapan ni lisan, lidah, kalau nak tahu, ya. Kalau dah dikena potong lidah langsung tak boleh cakap walaupun ada dua bibir, ya. Ada dua bibir tak boleh cakap pun, ya. Itu peranan lidah. Jadi Nabi Musa ni dah luka, ya. Sebab itu dia kata dia tak pasir lidahnya. Fa'arsil ila Harun, maka ya utuslah oleh engkau kepada Harun. Maksudnya dia mintalah supaya Jibril, ya, dapat memanggil Nabi Harun untuk menemani, dan dia minta pada Allah supaya Harun dapat bersamanya, ya. Sebab apa? Nabi Harun ni nanti dia dapat terjemahkan apa yang kalau Firaun tak faham. Itu tujuan dia, ya. Iyalah. Ya, kalau dia cakap, dia khawatir nanti Firaun tak faham. Jadi bila tak faham, Harunlah jelaskan. Ya, Nabi Harun ni. Itu yang doa. Ya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa tu. Yang kita baca ada tercatat dalam Quran. Ya. Nabi Musa tu dia mengucapkan kalimah itu. Berdoa dengan Allah Ta'ala supaya mereka faham ucapan dia. Ya. Itu yang kita baca Rabbi syrahli sadri itu doa Nabi Musa tu. Ya, kalau nak tahu. Ya. Jadi eloklah kalau kita baca doa tu, sebab terkadang kita punya lidah ni pun bersimpul-simpul juga. Ya. Quran ni bahasa Arab. Kadang kita nak menyebut pun terkuil-kuil juga, tersimpul-simpul juga. Kan? Jadi dengan doa tu, ya, mudah-mudahan ya pasihlah sebutan kita tu, jelas sebutan kita, ya.
Kalau kita mengajar orang yang kita sendiri tak faham, tak ya, sebutan kita tak betul, orang lagi tak betul. Kan? Lain makna dia dah ya. Itu cerita Musa. Walahum, Musa ni mengadu pada Allah ni, ya. Dia mengadu takut dia didustakan, difitnah, takut dia dia takut sebab dada dia pun dah gedebak-gedebuk, sempit, ya. Lisannya lagi cemas, lidah tak jelas, ya. Jadi walahum alayya zambun, dan bagi mereka atasku ada dosa, fa akhafu an yaktuluni. Maka aku takut bahawa mereka membunuh akan aku. Mana Nabi Musa ni? Nabi Musa dia takut sebab ya masih ada satu dosa ya dalam kalangan Firaun. Ya waktu dia lari daripada Mesir, tahu tak? Dia kan bunuh orang kan? Dia bunuh orang bukan sengaja. Bukan sengaja. Orang tu mati. Jadi orang tu pula orang Firaun. Diceritakan katanya pencari kayu api Firaun. Jadi memang kalau orang awam ni mungkin tak apa terasa sebab pencari kayu api ni tiba-tiba tak ada, orang cepat tahulah. Jadi ada orang pecahkan rahsia kata si Musa yang bunuh. Itulah Musa lari. Ya. Lari ke negeri Nabi Shu'aib. Ini ceritanya Nabi Musa nak daripada negeri Shu'aib ni dah 10 tahun ke 12 tahun ya kat sana, lepas tu dia balik semula ke Mesir ya. Balik semula ke Mesir untuk Allah telah mengarahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi dia teringat dosa lama. Teringat dosa lama, dia nanti ditangkap, dibunuh. Jadi dia mengadulah pada Allah. Ya. Qala, ini jawab Allah telah berfirman, ya kalla. Sekali-kali tidak. Maknanya sekali-kali tidak mereka tak dapat membunuh engkau wahai Musa. Fazhaba. Maka pergilah oleh engkau berdua bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat ni maknanya ialah mukjizat yang Allah sudah bekalkan. Contohnya tongkatnya boleh jadi ular. Ya, tangan dia boleh bercahaya, keluar cahaya. Ya, itu di antara ayat-ayat yang dibekalkan oleh Allah. Inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya ya kami bersama kamu yang mendengar. Mana Allah bersama Nabi Musa ya, dan Harun dan mendengarkan apa yang berlaku. Ya. Fa'tiyah. Maka datangilah oleh engkau berdua. Ini berdua ni Musa dan Harun lah. Ya, Fir'aun kepada Fir'aun. Fakulah. Maka katakanlah oleh engkau berdua, inna rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan sekalian alam. Jadi, ia suruh mengikrarkan dirinya, ya aku datang ni adalah utusan daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, kenapa Nabi Musa ya boleh memasuki istana Firaun? Sebabnya Nabi Musa ni kan di bawah didikan pemeliharaan siapa? Pemeliharaan Firaun. Jadi dia maknanya di dalam istana tu dia dah tahu selok-belok dia. Ya, segala pintu, segala apa dia tahu selok-beloknya sebab dia kecil daripada situ sampai dia dewasa. Ya, dia kecil di istana Firaun. Sebab itu bila dia datang balik ke situ, ini maknanya bukanlah orang asing. Kalau pengawal-pengawal kenal lah yang itu Musa. Maknanya kalau orang asing sudah tentulah ditahan kan. Dah ditahan dah. Jadi kerana Musa ni itu kelebihannya, maknanya dia pernah duduk di istana tu. Yang kita ni kalau tak pernah masuk istana, tahu ke selok-belok mana hall, mana apa yang kita nak pergi. Ya. Kalau diarah nak ambil pingat pun kita tak tahu mana nak lorong nak masuk. Ya. Kalau tak diarah, bukan kita bukan ahlinya kan. Jadi Musa tu ya dia tahu.
ya, sebab dia dah daripada kecil di situ. Baik ya, jadi kita sekarang ni masing-masing dah ada kamus ya. Jadi kita nak belajar kamus ni, dari kita ambil daripada ayat-ayat ni macam mana penggunaan. Kita nak mencari kalimat-kalimat dalam kalimah yang ada dalam ayat Quran ni, kita nak tengokkan dalam kamus ya. Okey. Sekarang ni contohnya ayat yang ke-10. Ayat 10 ya. Kita sekarang nak cari perkataan zolimin. Zolimin ni mana orang-orang yang zalim. Ini isim fa'il ya. Isim fa'il jamak. Jadi kita nak cari kata dasar dia. Mesti cari 3 huruf dia, perkataan 3 huruf. Apa perkataannya? Za, lam, mim. Zolamim. Jadi sekarang kita nak pastikan zolama ni, zolamim ni, zolama ke zolima. Macam itulah. Nah, kita nak pastikan. Kita buka bab zo ya dalam kamus. Kamus masing-masing ada. Buka bab zo. Zo ni lepas to. To, zo, ya. To, zo, sin. Ingatkan macam tu. Tozo. Tozo apa lagi? Sodot dulu. Sodot tozo. Ini abjad pun dah mula lupa dah abjad ya. Tengok tepi tu ada tulisan hitam. Tulisan hitam tu, tanda hitam tu, tu senang tengok ya. Okey, dah jumpa, nanti ambil 215 dulu. Muka surat 215. Di atas 215 ada perkataan zo besar dan bintang. Artinya itu adalah permulaan kata-kata zo. Sebelumnya adalah to. Jadi sekarang kita masuk perkataan zo. Bila zo, dia akan bermula dengan zo alif, zo ba. Sekarang ni zo lam. Jadi zo lam, cari zo lam. Ya. Zo lam, kemudian zo lam mim. Bila dah jumpa zo lam mim. Ya. Siapa yang jumpa dulu siapa jumpa dulu maklum. Zolamim ya. 218. Lepas ya. 218 ya, baris yang ke berapa? Kanan 2 4 6 8. 8. Baris ke-8 sebelah kanan. Jumpa tak? Zolama mudhari'nya apa? Yazlimu. Masdar dia zulman. Dan juga masdar dia zolman. Dan masdar dia ada juga mazlimatan. Ada 3 masdar. Jadi masdar ni ada 3, kadang ada 5. Ya. Kadang ada 1. Ini terpulanglah yang dapat membetulkan tu, maknanya kamus tu lah. Jadi yang biasa kita jumpa perkataan masdar ni, perkataan zulman dengan zolman. Zulman atau zolman tu biasalah digunakan. Ya, mazlimah ni kurang sikit. Ya. Okey. Kita sekarang jumpalah perkataan yang katakan zalim, maknanya ialah aniaya. Zalim ni maknanya aniaya. Kalau madi zolama tu maknanya, kalau madi apa maknanya? Telah aniaya. Kalau zalim terjemah juga zalim tak apa. Telah zalim ia pun boleh, ya.
Telah zalim ia. Kalau yazlimu, ia zalim. Ia zalim saja. Kalau masdar, zulman, kezaliman. Kezaliman. Masdar ni nama terbitannya, jadi macam buat perbuatan macam tu. Kalau jalan, perjalanan. Kalau zalim, kezaliman macam tu. Ya. Itu nama terbitan. Okey, baik semula. Zolama mudhari'nya yazlimu. So itu yang membetulkan ini adalah kamus ya. Kamus ni membetulkan kalau barisnya kita ragu-ragu. Yazlimu ke yazlamu. Kan? Jadi ragu-ragu. Bila ragu-ragu, maka kamus kita buka dapat diperbetulkan. Sebenarnya bunyinya yazlimu yang betul. Okey, kalau kita dah jumpa mudhari', kita boleh buat fi'il amar dengan fi'il nahi kan? Macam mana nak buat fi'il amar yazlimu? Yazlimu, kita buat sendiri tu. Kena fi'il amar buat sendiri. Ya. Jadi mim matikan lim. Za tu tanda mati, tak boleh bunyi. Tak boleh bunyi tambah alif. Jadi bunyikan izlim. Kalau bawah bunyi bawah, izlim. Ya. Izlim. Jadi amarnya ialah izlim. Nahinya la tazlim. La tazlim. Baik, ulang semula. Madi zolama, mudhari' yazlimu, masdar ambil satu, zulman, amar, izlim, nahi, la tazlim. Dulu kita tidak sibukkan dengan masdar sebab belum ada kamus. Jadi bila tak ada kamus, nanti masing-masing pun tak tahu, keliru. Ya, sekarang ada kamus, kita sebut masdar sekali. Ya. Madi, mudhari', masdar. Baru fi'il amar. Izlim, la tazlim, nahinya. Ya. Itu kena buat sendiri. Isim fa'ilnya pun buat sendiri. Wazan dia fa'ilun. Fa'ilun. Zolimun. Wazan dia fa'ilun, jadi zolimun, yang zalim. Yang zalim. Isim maf'ulnya maf'ulun. Mazlumun. Mazlumun. Maknanya yang dizalimi. Kalau makna aniaya, yang dianiaya. Kalau makna aniaya, yang dianiaya. Dalam dalam kamus, dia hanya memberikan makna asas ya. Bukan fi'il madi diterjemah fi'il madi, tak. Dia bagi makna asas. Sebab ya, kita kena belajar sorof lah. Cara nak menterjemahkan ikut sorof. Dia bagi asas, contohnya di sini dalam kamus diletak makna aniaya atau menganiaya. Aniaya atau menganiaya. Jadi itu hanya makna asas. Ya, kalau kita nak betulkan secara makna sorof, fi'il madi kena letak secara fi'il madi lah, telah. Telah menganiaya ia. Mudhari', ia menganiaya. Kalau masdar, keaniayaan. Ya. Itu kalau kita nak terjemahkan zalim, telah zalim. Ia, macam tu. Ya. Jadi yang kita jumpa dalam Quran, zalimin ini adalah isim fa'il, jamak. Kalau kita buang yanun depannya dalam Quran ayat 10, kita buang yanun, tinggalkan mim. Jadi bunyinya zalimi kan? Zalimi. Jadi sebab tak ada tanwin, kenapa tak letak tanwin? Sebab kalau sebut alif lam tak boleh letak tanwin. Contohnya kita nak bunyikan az-zalimi atau az-zalimu. Tapi kita buang sekarang alif lam. Zalimun. Baru boleh tanwin. Zalimun. Mim dua depan mun atau mim dua bawah min. Zalimin.
ke baris bawah. Ya. Kalau min, berincikan bawah min. Ya. Ini sebab dia jamak ya. Dia jamak ni dia ada dua bentuk. Sama ada waw atau ya. Kalau waw, zolimuna. Kalau ya, zolimina. Ya. Kalau zolimina sesuai dengan baris bawah tanwin zolimin. Kalau baris muna sesuai dengan mun zolimun. Macam tu. Ya. Okey, ini satu ya. Fir'auna ala yatakun. Kemudian kita ambil perkataan yang senang-senang dulu, iaitu ayat 12. Ambil yukazibun. Yukazibun ini daripada perkataan 3 hurufnya apa dia? Kaf, zal dengan ba. Cuba cari buka kazaba. Buka perkataan kaf. Fa, kof, kaf. Cari perkataan fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf, lam. Fa, kof, kaf. Cari kaf. Yang hitam tu senang. Pakai yang hitam dulu. Tanda hitam tu. Tepi tu. Tengok tepi tu. Jumpa tak kaf? Ya. Kaf sekarang ni kita jumpa 334. 334 ada bab kaf di atas. Bab kaf. Kemudian cari zal. Kaf alif, kaf ba, kaf zal. Kaf alif, kaf ba, kaf zal. Carilah kaf zal. Ya. 340 katanya. Senang sebab kamu sama, saya senang dia punya muka surat. Ya. Kalau kamu lain-lain kan pening kepala. Ya. Jadi muka surat 340. Mana dia? Baris yang sebelah kanan, nombor 4, baris 4. Kanan nombor 4. Kazaba yakzibu. Yakzibu masdarnya apa? Kaziban atau kizban atau kizbatan atau kizaban atau kizaban. Jadi ada 5 masdar. Ya, jadi ada 5 masdar. Jadi kita tak kisahlah. Ya, kita ambil lah satu saja, contohnya kita ambil kaziban je lah. Contoh ya. Kita ambil kaziban je. Jadi kazaba yakzibu kaziban. Kaziban. Makna diletak mana asas ialah dusta atau bohong. Dusta atau bohong. Jadi kita terjemah dusta. Jadi telah dusta ia, telah berdusta ia. Kalau mudhari' ia berdusta. Ia berdusta. Kalau masdar apa? Dusta. Kedustaan. Kedustaan. Jadi kazaba telah berdusta ia. Yakzibu ia berdusta. Kaziban kedustaan. Okey, sekarang kita dah jumpa mudhari'nya ialah yakzibu. Macam mana nak buat fi'il amar? Yakzibu. Ikzib. Matikan ba, zib. Jadi awalnya apa bunyi? Alif. Ikzib. Kalau nahinya? La takzib. La takzib. Kalau isim fa'ilnya gunakan wazan fa'ilun. Kazibun. Kazibun. Kalau isim maf'ul gunakan maf'ulun. Makzubun. Ikut wazan maf'ulun, makzubun. Baik, kita ulang semula. Madi apa? Kazaba. Mudhari' yakzibu. Masdar dia kaziban.
Amar, ikzib. Nahi, la takzib. Ya, isim fa'il, kazibun. Kazibun. Isim maf'ul, makzubun. Bukan, makzubun. Maf'ulun. Makzubun. Ya. Baik, 3 huruf ni nanti ya tengok kazaba berapa huruf? Kazaba berapa huruf? 3. Tak dalam kamus tu, dalam kamus. Kazaba tu berapa huruf? 3. Kalau nak jadikan 4, contohnya letak sabdu, kazaba. Kalau nak jadikan 4, kazaba jadi sabdu, ada sabdu. Kazaba jadi 4. Kalau 4 huruf, makna dia tak boleh makna berdusta ya. Kena terjemah yang lebih melampau. Telah mendustakan ia. Macam tu. Kalau 3 huruf, boleh makna telah berdusta ia. Tapi kalau dalam 4 huruf, letak bunyi kazaba, maknanya telah mendustakan ia. Ya. Jadi yang kita jumpa dalam Al-Quran ayat 12 hujung tu, perkataan yukazibu, dia 4 huruf ya. Jadi dia punya madinya kazaba. Kazaba, ada sabdu. Kazaba yukazibu. Sebab itu makna di sini mereka mendustakan. Kan melampau. Mereka mendustakan akan daku. Ni tu akan daku. Ni. Akan daku. Itu maknanya kalau daripada 3 huruf, kita boleh 4 huruf. Boleh jadikan 4 huruf. 4 huruf kita tambah sabdu, contohnya jadilah perkataan 4 huruf. Bila 4 huruf, makna tak seperti 3 huruf ya. Bila 4 huruf, makna tak ada macam 3 huruf. Makna 4 huruf dah melampau. Melampau. Maknanya boleh terjemah dengan makna men, kan, tambahan macam tu. Ya. Kalau masuk, memasukkan. Macam tu. Ya. Kalau dahulu, mendahulukan. Dia tambahan mekan macam tu. Ya. Kalau 4 huruf. Okey, satu lagi. Ya. Perkataan yang kita jumpa sekarang ini ayat 13. 13 ya. Yantoliku. Yantoliku ni mudhari'. Yantoliku. Kita nak cari fi'il madinya, yantoliku, ambillah perkataan to, lam dengan qaf. To, lam, qaf. Jadi to, lam, qaf ni tolako ke toliko? Cari bab to. Ya, to, zo, pa, qaf, kaf. To, ain, rin, fa, qaf, kaf ya. Kalau zo, zo lepas apa zo? To, zo. To, zo, ain, rin. To, zo, ain, rin. Fa, qaf, kaf. Kita ingatkan abjad macam tu. To, zo. Cari to. Bab to dah jumpa ke? Bab to muka surat 203. Jadi sekarang cari to lam. To lam ni hujung-hujung lah. Hujung-hujung dah dekat habis kan, lam dekat habis. Dah agak-agak nak habis to. To lam qaf. To lam ain. Jadi to lam qaf muka berapa pula?
209. Okey, 209. 209. Bawah. 2468. Tolaka yatluku. Tolaka yatluku. Tolakon. Yang kita jumpa tadi apa? Tak, tadi yang kita jumpa perkataannya ialah yatliku kan? Yang toliku ini penambahannya ialah nun. Nun tu penambahan dia. Jadi dia dah 5 huruf. Dia 5 huruf. Jadi 3 hurufnya betul. 3 hurufnya tolam kof. Kemudian daripada 3 huruf dia boleh jadi 5 huruf. Intolako tu 5 huruf. Intolako yantoliku. Jadi betul. Yang kita cari ni tolam kof ni betul. Jadi sekarang tolako berasal daripada mana apa? Bercerai. Perkataan talak. Daripada perkataan talak. Ya. Tolako yatluku tolakon. Tolakon tu kan talak. Tolakon. Jadi kalau tolako telah bercerai ia, yatluku ia bercerai. Kalau tolakon penceraian. Baik, penceraian. Jadi yang kita jumpa intolako yantoliku itu 5 huruf ya. Jadi 5 huruf kalau kita nak cari pun tak boleh terus ambil 5 huruf. Kena cari daripada 3 huruf. Okey, sekarang kita cuba cari ada tak perkataan intalako lepas daripada tolako. Cuba tengok bawahnya. Urutan bawah. Urutan bawah sebelah kiri. Sebelah kiri nombor 3. Baris nombor 3. Jumpa tak? Intaloko. Intaloko ni madi dia, mudhari'nya yantoliku. Maknanya apa? Maknanya apa? Pergi. Pergi atau berjalan. Pergi atau berjalan. Jadi yang kita jumpa dalam Quran, ya, fi'il mudhari'. Ya, maknanya apa di situ? Wala yantoliku. Dan tidak ia apa? Ia pasih. Ia pasih. Ya. Tidak ia pasih. Kemudian kita cari bawah sikit yang ada makna-makna seiras. Tu makna seiras namanya. Lisanu tolkun. Lidah yang pitah. Yang petah. Lidah yang pitah. Jadi nak menunjukkan bahawa ya perkataan sini yang dimasukkan ialah tidak ia petah, tidak ia pasih. Macam tidak ia pasih. Ya. Tidak ia pasih. Ya. Di situ kita dapat jumpa perkataan ya intolako. Jadi okey, kita dah jumpa perkataan asal ialah tolako ya. Okey, tolako yatluku. 209 tadi ayat apa ni muka surat 209. Kan ada perkataan tolako tadi. Tolako yatluku, kita belum buat fi'il amar dia. Tolako yatluku tolakon. Macam mana buat fi'il amar yatluku? Tak, fi'il amarnya macam mana nak buat? Daripada kita jumpa mudhari', mesti pandai buat fi'il amar. Tengok kamus tadi, jumpa tak tolako yatluku? Okey, yatluku tu macam mana nak buat fi'il amar? Matikan apa? Matikan qaf. Luk. Yang awalnya apa nak bunyi? Kalau depan, bunyi depan.
Utlub. Kalau depan bunyi depan. Utlub. 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 Kalau nahi, la tatlub. Jangan tut. La tatlub. Sebab PL yang 3 huruf, dia tidak berbunyi domah ya. Awal tak bunyi domah. Yang boleh bunyi domah 5 huruf. Ya. 5 huruf, 4 huruf. Kalau 3 huruf, la tatlub. La tatlub. Okey, baik semula. Madi tolako, mudhari yatluku, masdar tolakon, amar tadi apa? Utlub, nahi, la tatlub, isim fa'il, fa'ilun. Tolikun. Isim maf'ul, maf'ulun. Maf'ulun. Mat. Matlukun. Ini kena baca doa Nabi Musa ni. Berbelit-belit lidah nak sebut. Matlukun. Matlukun. Wazan ni kan maf'ulun. Matlukun. Tolaka yatluku tolakon, utlub la tatlub, tolikun, matlukun. Matlukun. Itu kena baca doa Nabi Musa lah tu. Itu yang kita yang awal doa belajar tu ada Rabbi shrahli sadri tu. Okey. Tak apa, boleh. Yadiku tu. Yadiku ni kita nak cari PL 3 hurufnya apa? Ni mudhari. 3 hurufnya apa? Dot. Okey. Dia tengah-tengah ni adalah huruf mu'tal. Huruf sakit. Jadi kalau nak cari dalam kamus, huruf sakit ni, dia ya ke dia alif? Mula-mula kena cari alif dulu. Dot, alif, kof. Kalau tak jumpa nanti baru cari dot, ya, kof. Kita cari dot, alif, kof dulu. Sod, dot, to, zo. Sod, dot. Cari dot alif dulu. Ada tak pada dot alif? Ada tak pada dot alif dulu ya? Dot alif kof ada tak? Ya. Nampaknya dalam dot alif ni tak ada. Dia terus dot ba ada. Jadi berarti dia dot ya. Kena cari dot ya. Huruf mu'tal macam ni. Kalau tak ya, wow. Jadi macam tu ya. Kalau tak ada dot alif, dot ya. Kalau tak ada dot ya, dot wow. Jadi sekarang kita cari perkataan dot ya. Dot ya. Cuba cari dot ya. Dot ya akhir lah. Cari akhir. Akhir sebab ya kan akhir. Ya. Cari dot ya. Cari tak? Tak.
Daripada bawah ya, daripada bawah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Baris yang ke-12. Do ko. Muka surat 202. 202. Sebelah kiri. 202 sebelah kiri. Nombor 12 daripada bawah. Do ko. Yadiku. Dikon. Atau doikon. Dikon atau doikon. Tapi biasanya doikon. Doikon ya. Jumpa tak? Pastikan semua jumpa. Muka surat 202, baris yang ke-12 daripada bawah kiri. Tengah-tengah. Dah jumpa gariskan. Doko, mudhari'nya apa? Yadiku. Kenapa doko ni terletak pada ya? Bab ya. Tak ada kepada dot alif. Sebab, ni saya nak bagi tahu. Ya, fi'il mu'tal, kita jangan tertipu dengan dia punya fi'il madinya. Yang betulnya ialah fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yang menunjukkan sebenar huruf tengah tu. Jadi, doko, yadiku. Yang sebenarnya huruf tengah dia adalah ya. Jadi, doko tu dot alif. Sebenarnya alif tu bukan asal. Yang sebenarnya ialah ya. Doyako. Doyako. Sebab itu dia diletakkan di sini pada bab ya. Dia tak ada dot alif. Macam tu. Macam contoh ya. Macam contoh lain. Kola. Mudhari'nya apa kola? Yakulu. Kola yakulu. Artinya, kola tu, ko tu kop alif, tu bukan alif. Ialah waw. Tengok pada mudhari'nya. Kalau kita nak cari bab kola, elok cari kop waw lam. Kop waw lam. Macam tu. Kalau nak cari mudhari' pada mu'tal, tengok ya. Cari mudhari'. Nak cari fi'il mu'tal, tengok mudhari'nya. Mudhari' itulah yang sebenar huruf sebenar dia. Macam tu. Macam contoh sini. Doko, sebenarnya alif tu adalah ya. Kenapa kita tahu alif tu ya? Tengok mudhari'nya. Yadiku. Jadi asalnya ialah doyako. Doyako asalnya. Kemudian do tu sesuai dengan bunyi atas. Doko. Lalu ditetak alif. Doko. Asalnya 3 huruf. Doyako. Macam tu. Kalau macam ni, doyako, yadiku, mana dikon atau doikon. Yang kita jumpa dalam Quran tadi, ia sempit. Yadiku. Jadi madinya apa? Doko. Amar dia, kalau yadiku, apa amar dia? Matikan kof. Bunyi apa? Mana it lagi? Mana ada dot Yakob bunyi mati terus. Dik. Tak ada alif, tak ada bunyi alif. Kan dot tu tak mati. Kalau yang mati baru letak alif. Dan jadi sekarang ni dia punya fi'il amarnya matikan saja dot Yakob dik. Bunyi kalau dik ya dah tak bunyi kan? Jadi tak bunyi dalam tulisan dot kof saja. Huruf mutal tu kena buang. Dot kof. Jadi bunyi dik. Dik. Dia punya nahinya la tadik. La tadik. Tambah lam alif dengan ta saja. Daripada perkataan dik tu tambah awalnya la dengan ta. La tadik.
Itu bil amar tu. Bil amar pula bil nahi. Ya. Hmm. 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 Doko yadiku doikon doikon atau dikon doikon. Hmm. Amarnya dik. Nahinya la tadik. Hmm. La tadik. Isim fa'il doyikun. Fa'ilun. Doyikun. Dot alif Yakof. Hmm. Doyikun madukun. Madukun. Hmm. Isim fa'il dot alif Yakof. Madukun mim dot wakof. Maf'ul. Isim maf'ul. Hmm. Okey, sampai situ dulu. Alhamdulillah, masing-masing dah mula pandai dah tu. InsyaAllah lama-lama mahir lah tu. Ni nak membiasakan ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafat nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Oh, untuk akan datang sampai tak jauh sampai ayat 23 dah. Ayat 23.